myself. What a wonderful world. What a wonderful world. Okey, Assalamualaikum dan selamat datang ke FCM Weekly Live Show. Kembali lagi minggu ni dengan topik kita, apa korang melantak time camping. Okey. Welcome Taufik, Imran and Nurul. So, ingat ni pasal makanan. Waalaikumsalam. So, before we gonna start everything, aku nak bagi tahulah pasal Madam Mamzi punya ibu baru meninggal. So we're gonna have a moment of silence and kita boleh recite Al-Fatihah lah. Okay, continue with the show. Topik minggu ni, topik yang semua orang boleh relate. Semua orang makan kan. Semua especially on camping punya term lah. So we gonna talk about apa yang korang melantak time camping ni. Okay. As usual, Taufik akan welcome and greet the viewer punya komen. Halo. Okay, Hafiz Juniza, tanpa gagal setiap minggu. Dia first. Thank you. Terbaik. Thank you Hafiz. Dia claim dog gift. Dengar kabarnya lah dalam perancangan. Dog gift InsyaAllah minggu depan. Ini betul? Serius? Yes. Dengar kabar lah. Bukan aku cakap. Bukan aku cakap. Bukan kabar lah. Dengar kabar yang terbaik untuk semua kan. Kita boleh bagi dog gift apa semua. Roh Aizat Bakaniko, apa khabar abang? Saya bawa peti ais. Silakan. Apa benda pun janji abang angkut seorang. Air Milo, burger, bang nak burger. Alamak, burger stadium tak layan abang, keras ah. Dia sebelah sebelah. Muhammad Syazwan Ismail, dia order burger 4. Baru lepas makan ni tadi tak silap aku ni. Brandon, hello. Liza Razak, hello. Nurul, Brandon, Nasir. Nasir pun tanpa gagal daripada awal dia banyak support kita. Terima kasih Nasir. Thank you very much. 3 minggu straight. Cantik lampu F. Lampu beli mana? Jawab F. Hafiz Juniza tanya. Itu episod lain. Nanti kita jawab yang tu yang lain. Dia cakap ini webcam yang Fantech tu ya. Ya betul. Ni Fantech. Kita ada pendekan Mustar. Halo bang. Halo. Halo pendekan Mustar. Bagi masuk dia sikit. Pak Anjang Andy, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam bang. Terima kasih Waalaikumsalam. kerana join kami. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Okay, setakat tu je komen dan hello yang kita baca. Apa dia, Imran? Tiap minggu asyik muka ni je. Orang tak bosan ke? Alah. Kenapa? Okay, kita kurangkan seorang. Asyikkan dia simpul dia kan. Kita buang dia. Jangan komplain aku. Bang, dengar dulu. Kalau abang nak sekolahkan orang, tengok channel. Ini channel orang. Orang tanya. Tak boleh tanya. Dia tak boleh tanya. Dia sebab ini channel kita sepati lah. Okay, before anything, aku nak minta korang punya ni lah, make sure korang share this live dekat kawan-kawan korang, share supaya orang ramai boleh tengok live FCM Weekly Live Show ni. Itu yang paling penting sekali. Banyak-banyak sharing this live session. So we gonna start this live session dengan Nurul. Nurul akan ada sharing post yang active member something macam tu. Ya, betul. Okay, let me find. I tak masukkan lagi.
let me fight masuk dalam. Okay, yang lain make sure kita ramaikan majlis kita. Kita ramaikan lah, kita share. Of course kita ni pun Celebrate baru for lagi. you, okay? Thank you for Alright, sharing your there you go. stories. Ya. Ah, Eliza Nasri camping dekat balcony. masak Apa marshmallow. Marshmallow. Kat tepi Tak rumah boleh pun boleh camping jalan. kan. Di rumah pun boleh. Aduh. Ahtoy. Atau kat Tahu rumah. sate. Sedih juga betul. kan. Sure. Tapi macam tu lah, alat jugalah kita duduk kat rumah je kan. Ya, Start balik first, Aktiviti yang boleh buat juga kat rumah. Okay. Thank you. Terima kasih kepada yang dah share korang punya story. Tapi betul lah, macam especially macam kita ada kanak-kanak, kesian dekat diorang tak boleh nak buat apa. So in term of kali ni fokus kita pasal makan. So korang try to be Meriah creative makan lah. tu. Macam buat something outdoor, bukan depan rumah apa semua kan. Tapi jangan terlalu lama, dan tak silap aku sekarang ni polis tak bagi aktiviti dekat luar rumah tau. So kita orang tak menggalakkan that kind of activity lah. Try to buat benda tu within the law tau. So apa tu? We gonna go Laman dalam pagar boleh lah. Taufik nak cakap apa? Laman dalam pagar boleh lah. Laman dalam aku tak pagar. sure sebab Kita ada orang tadi main dalam pagar okey je. Dalam pagar okey, kena faham bila sebut kediaman means dalam pagar tu kediaman kita. So tak ada masalah dalam kawasan pagar. Cuma contoh macam kalau apartment. So dalam kawasan apartment tu okey, tak ada masalah, boleh lagi. yes, aku tahu benda tu. Cumanya yang menjadi persoalan ni, aku takut lagi the law enforcer tak jelas. So takut akan jadi konflik. So try to ni lah. Avoid Kalau lah. I tak boleh Avoid keluar lah. rumah, rabbit I siapa nak bagi makan Betul. Kalau tak boleh keluar dari Yalah. rumah kan. Dia Yalah, nak buang betul. sampah semua tu. Tak logik lah. Sebab itu compound kita kan. By Yes, right, true. kalau kata kita dalam kawasan compound kita, tak ada salah apa. Sebab dia sebut kediaman means still kediaman kita. Betul. Kita refer balik kepada SOP tu. Okay, back. Jangan kita dah melalut ni. Okay, back to the topic pasal melantak ni. Kalau aku lah, camping, makan tu memang satu benda yang memang kena prepare lah, sebab aku ada anak-anak apa semua. And usually kita muka-muka ni je pergi makan pun. Yang selalu pergi camping. So makan tu kena prepare lah. Tapi ada masa aku rajin dan ada masa aku malas. So for me myself, I can go as rajin as aku nak buat skewer, dekat situ aku nak marinate, dekat situ aku nak buat bara, aku nak memang kalau rajin tu memang rajin betul. Kalau aku malas, cup noodle je. Itu aku. So korang pula macam mana? Kalau kita orang paling yang memudahkan, bukan pasal malas ke rajin, kita orang nak yang paling mudah. So apa yang kita orang buat is apa yang kita orang makan dekat rumah sama je apa yang kita orang makan dekat campsite. So bila kita orang ada plan nak pergi camping that week, so a few days before tu kita orang dah ready masak untuk frozen kan. Masak lauk biasa, katalah nak ayam masak kicap ke, kari ayam ke, that kind of food, normal one pot food tau. Ni panggil one pot food where you have protein, sayur, berkuah. So senang. Bila dia frozen, bila you dah masak lebih kan, dia frozen, dia masuk dalam bekas macam ni. Okay? Oh, dalam container. Ya, masuk dalam container. Satu tip I nak share, make sure container yang you pakai tu kan, dia nak letak food tu, muat dalam you punya camping stove. Betul, clever. Dia akan frozen, keras. So kalau tak muat, macam mana nak masuk? Okay, korang nak tunggu dia defrost tu agak lama lah. Kita nak elakkan tunggu lama nak masuk dalam perut, nak makan, right? So make sure dia sama size, so senang lah korang just defrost je. Terus boleh masuk dalam camping pot korang. My trick untuk panaskan food yang dah di-frozen, sebab camping pot ni kan dia stainless steel. So it's easily get heat up. Korang letak air sikit dulu. Letak air sikit dulu, dia boiling, and then baru korang buka,
masukkan frozen food korang dalam. And then after a few minutes lah, like 1 to 3 minutes, dah you guys can makan. You just need to masak nasi sahaja. Talk about preheated food ni, aku ada satu orang bagi aku tips tau. Makcik kantin, Liza Razak bukan nama sebenar. Liza Razak. So aku rasa aku nak feature dia lah satu hari nanti, aku nak jugalah. Sebab dia ada bagi saya satu. Panggil dia lah. Panggil dia. Aku nak tanya betul tak betul apa yang dia cakap kat aku ni. Lari. Lah, aku akan cakap lah apa yang dia pernah bagi tahu aku. Contoh kalau kata korang nak merendang atau korang suka nak makan anything yang kari yang ada santan base, elakkan santan yang original tu tau. Sebabnya kalau guna santan yang original tu nanti korang punya food tu tend to get spoil cepat tau. So pakai yang kotak. So kalau pakai yang kotak ni santan tak original yang dalam kotak. Santan yang kotak tu lah, santan kotak tu dia lebih long lasting lagi. Dan betul, aku dah try dan betul. So Makcik Kantin ni cakap tips tu memang bagus lah. Thank you Makcik Kantin. Good. I tak perasan pun sebab kita orang memang pakai santan kotak because it's so messy to pakai santan. Bukan messy, I tak pandai. But yes, it's messy to pakai santan perah-perah original tu. Pakai santan kotak je lah. Orang Gen Z je. Kan bercakap pasal benda makan ni, kita ada interview session kan? Yes. Kan? Kita boleh share kan yang tu untuk macam apa yang dia orang makan time campaign. Kita tengok apa dia orang masak. Orang lain. Okay, kita share that footage dulu sebelum kita go proceed lagi. Alright. Enjoy. Camping group, we are the Manikam family. This is David, this is Kaylee, and I am Ashley. We are friends of Nurul, one of the moderator, through a very cute encounter in our life. So we've been asked about our camping and food habits. When and where was the last time you camped? I think it was Genting. Yeah, in Awana, Genting. Yeah, there's a private site and our friends from CamX got us in there. So it was a really nice venue. That was in 2019 and then of course pandemic happened. What's your favorite camping food and why? Why don't you answer first, Kaylee? Maggi mee. Say louder to the Maggi mee. Yeah. Why? It's yummy. Yeah, yummy. Yeah, it's like What about you there? What's your favorite camping food? Dora hamburger. Hamburger. I like. Okay, dia cakap dia dah suka makan hamburger, anak dia suka Maggi a mee. nice cup of kopi O in the morning with bread Kopi wajib. and butter and jam. Kopi O actually cakap pagi-pagi kopi O. Especially when we're in Cameron Highlands, so I like that. Burger. Who's better at camping? Mommy or daddy? That's you to answer. daddy. Daddy. Oh serius ah? Wah, Yeah, because in camping, my husband handles all the cooking. My job is Oh terbaik ah. Wah. parents. What was their task? Washing dishes. Do you cook? No. I remember you cook something. Good girl. I don't remember. You don't remember? I think you cook some eggs for us one time. Or even instant With noodles. help, I think. Okay. What do you want to eat or cook as soon as you can go camping? I forgot the name. Hmm. I ate downstairs just now. You ate. Chi Chong Fan? Yeah. You want to eat Chi Chong Fan at camping? Oh, Chi Chong Fan. selera What about tinggi you? budak ni. What do you want to eat? What's the first thing you want to eat when you go back camping? Curry fish head. Curry fish head. Kari wah, fish. fish curry. Like Baik. a nice bonfire and sit around it and have a nice drink with my friends and just enjoy the cold Itu yang night, best. nature and the jungle with our friends. Tak Oh sabar. miss that. Bye to the members. Right. Bye, thanks Ashley. Okay, thank you. Thank you very much. Nice lah. Aku dengar dia orang cakap pun dah rasa macam bila lah nak boleh pergi camping balik Rindu kan. Ya Allah, rindunya. I Makan pernah camping Maggi dengan dia dekat Cameron Highland. Best tau. kan. So dia orang pergi KMX yang aku pergi hari tu. Tapi Yes. bukanlah macam Mana aku tu? dah dekat dari Dia orang KMX pergi ni. before you ke? Before you dia orang pergi. The batch Before before ke you. after? Before. Jap. After. Sebab kau dah hujung-hujung kot. Ah. Aku antara yang awal.
Aku yang ni first. Mesti after lah kot. Oh, Yeah, you yeah. were the first one kan Effie. Kita orang yang Maybe first after punya you yang lah. pergi. So, So, tengok macam- tadi kalau kata dalam video tadi kita tengok yang masak, mostly yang masak time camping is bukanlah mostly, dia sebut tadi daddy yang masak. Daddy yang masak. Macam korang macam mana pula? Aku sebab aku tak ada anak. Macam aku kejap Nanti daddy masak kan? Jadi cook ke? It depends lah. But most of the time I handle the steaks lah. Benda yang masak steaks. Masak pakai api, aku in charge lah. Masak pakai dapur, aku suruh wife aku. Okay. When you think of it, right? I pun macam tu juga. Apa-apa yang berkaitan dengan I masak, apa-apa kaitan dengan api, mesti Zuan yang akan settlekan. Mesti husband yang akan settlekan. Tak tahu kenapa. Sebab I tak nak terbakar kulit ke apa, handle the fire, right? So, yalah kan. But Nida akan masak nasi. Kan? Apa dia, Imran? Aku tak payah cerita lah. No pula. Kau Okay, let me jawab sebab I rasa macam anak korang tau. Kalau korang mami tadi mami masak lah. Tapi Kan. anak I, kita orang camping sekali dekat Payung at that time. Nidal, dia nampak walaupun Liza isteri dia yang masakkan food frozen tu daripada rumah, Imran just panaskan food yang Liza dah masak dan bekukan. Anak I boleh cakap, Uncle Imran masak sedap lah. Macam mana tu? Okay, aku lah, alhamdulillah bersyukur sangat kat Allah Ta'ala lah, okay. Sebab aku pergi camping ke, aku kat rumah ke apa ke, aku ada makcik kantin. So bukan most of the time lah, memang all the time kalau benda bab makanan semua Liza yang settlekan. Sampai lekat lah nama makcik kantin tu. Aku pun kalau pergi camping ada makcik kantin, aku tak masak dah. Aku pergi bawa air, makanan pun aku tak bawa. Are we talking about the same makcik kantin or makcik? Yelah, dia same makcik kantin lah. Awak makcik kantin. Kau pergi tarik dia masuk kamera je. Kalau dia pakai tudung masuk sendiri. Sebab macam makcik kantin kan senang nak deal tau. Macam kalau kata pergi trip dengan dia orang, aku akan tanya makcik kantin. Makcik kantin, kau apa kau punya menu? Oh, sebab macam our small group dah ada satu understanding tau, macam senang. So aku akan tanyalah, okay makcik kantin kau masak apa? So aku try to compliment tau. Macam okay, kalau kata contoh let's say dia nak buat oden. So aku akan cakap dekat dia, okay since kau nak buat oden, might as well aku tambah ingredient. Betul tak? Instead of macam kita kalau kabut nak buat benda-benda macam campur-campur, tambah-tambah just Yes. campur-campur sekali kan. So kita jadi banyak benda tu. Contoh kalau kata okay, kau nak buat apa lepas ni? Dia kata kalau macam hari tu dia nak buat dia apa? Karipap. Dia dah buat karipap lah apa benda. Aku dah macam tu aku dah lost lah, tak tahu nak buat apa. Makan je lah. Bawa pinggan je lah. Tapi hari tu dia cakap bawa bin, minta bin, bawa bin. So yang Action. kopi tu. Yes. Okay, macam mana aku nak susun soalan tu kan? Soalan simple je sebenarnya. Shoot lah. Maggi mee wajib ke tak wajib time camping? Gila, wajib lah. Untuk orang macam family macam aku ni, I got 3 kids. Benda kalau kata kita dah prepare food, contoh macam Nurul punya senario, aku pun buat juga macam dah masak siap frozen bawa pergi campsite. Tapi contoh senario dia korang pergi mandi sungai apa semua, dah puas, dah penat, tiba-tiba sampai dekat site, dekat tent, ayah nak makan. So you have to prepare the quickest available food. Contoh macam aku selalu prepare cereal, roti, memang aku akan spare roti banyak. Lepas tu macam burger punya patty, sausages, apa semua benda yang cepat. Dan paling cepat sekali instant food lah, macam Maggi cup Kan. semua tu.
Itulah paling saya masak air je lah settle. Kita tanya topik macam mana? Hmm. Selain daripada steak lah, tadi kau dah sebut steak kan? Okay, ni aku cerita satu pengalaman aku instant food tu tak semestinya Maggi lah. Okay, ada satu hari ni aku pergi camping dekat Sungai Sendat. Tapi aku tak camping yang sebelah perhilitan tu. Aku camping yang seberang sungai, yang mana jalan off-road lah. Okay, aku camping 2 hari 1 malam. So, hari kedua tu kebetulan hujan lebat. Dan kereta aku bukan 4-wheel drive. Kereta aku tak boleh lalu balik jalan yang aku yang aku naik tu. Dia jalan tanah lah. Jalan tu dah jadi lecak kau tu. So memang tak boleh lepas. Even kau jalan kaki pun selut. So, apa yang terjadi, kita orang makanan semua ngam-ngam. Ini aku cerita, aku pergi camping Bujang. Kita orang semua makanan ngam-ngam. Apa dia? Dengan kawan-kawan lah. Ya, dengan kawan-kawan. Makanan semua ngam-ngam. So selepas pada satu hari, satu malam tu memang tak makan. Bila malam hujan tu dah reda, jalan aku rasa macam dah boleh jalan kan, baru kita orang gerak kau tahu. Maknanya antara siang sampai ke malam nak gerak tu memang tak makan. So selepas pada tu, walaupun masa camping kita orang tak berapa sangat nak makan Maggi ke, nak makan benda kudap-kudap ni tak berapa sangat, tapi sentiasa bawa backup kau tahu. Betul. Start daripada tu kan, Maggi, Indomie, apa lagi macam roti-roti krim tu semua ada. Walaupun tak makan masa hari yang kita plan tu, just in case lah. Standby lah, mesti kena ada standby lah. Instant food kan. Kita ada. Sardin Nurul? instant food tak? Sardin. Yelah canned food lah. Yes. Sardin instant food. Tapi itu dah macam meal lah. Ni contoh instant food. Sebab yang ni Rapat sikit. Sekarang ni banyak jenis instant food. Okay. MRE lah. Tak semestinya macam kau cakap tadi itulah. Maggi ke apa ke. So actually sekarang ni dah banyak yang macam ready to eat punya food kan. Yang ni consider ready to eat. Yang ni kau just panaskan, just masuk dalam kuali, masuk dalam perut. As simple as that. Itu kan. MRE. Dipanggil MRE. Meal ready to eat. Betul. Okay. Talk about MRE. Ingatlah Imran yang ada sekali tu kita pergi BCG ke tak silap aku, yang aku bawa serunding daging. Itu ada traditional punya MRE. So macam aku daripada dulu aku bujang pun memang aku akan space serunding daging tu sebanyak mungkin, kalau boleh ada 500 gram ke. Yelah 500 gram lah kot. Dengan roti. Makan tu pun dah kenyang dah. And makanan sihat. Setuju tak setuju? Betul. Sangat setuju. Dia ada argument macam contoh apa cup noodle apa semua, instant noodle ni macam tak sihat apa semua. So macam in this case macam apa tadi? Aku cakap tadi. Serunding daging apa semua, serunding ikan, serunding ayam itu consider healthier choice lah. Betul. Kalau rajin kita boleh buat macam The Frugal Campus buat macam ni. Dia bukan instant food kan. Kalau rajin ya, kita tengok video diorang buat menu apa ya Imran? Kita buat ada try buka tengok. Paella and lamb stew. Dia paella. Dia nampak macam leceh nak kena masak apa, but actually dia punya ingredient pun tak banyak sangat. Simple, benda yang Satu. Ini soalan. Dekat aku. Sorry, Siapa masak? Siapa yang masak? Oh, kiranya yang duk pegang-pegang tu Auta lah. Aku pegang kayu, aku bakar api. Ini ada second video. Dia sambung terus. Lagi? Ini kita pakai Swedish Touch. Okay, ini first time lah aku buat Swedish Touch. Mungkin teknik, tak tahulah, mungkin korang boleh komen teknik macam mana betul-betul nak menyalakan Swedish Touch tu. Tapi alhamdulillah dapat jugalah. This is lamb stew. Gila, dia nyalakan daripada siang sampai malam tu. Betul. Memang lama. Serius tak? Serius.
Ush. Lama, memang lama. Wah, hati satu log tahan almost half a day kan. Ismail lah ni kalau rajin Aku Ini rasa apa? Ini roti ke? Apa ini paella ni? Paella ni nasi. Oh, Nasi. Nasi. Ini aku kalau salah Nasi goreng seafood ah. Yes, Dia bukan lebih nasi kurang goreng. betul lah. Oh. Dia Spanish ke Mexican punya food. Masak ke benda-benda kat atas tu? Udang-udang apa semua tu masak ke? Udang ke, lala ke. Sebab tengok dia letak atas tu aku macam curious. Masak tak? Masak kan? Masak? Serius? Kan? Masak. Tapi kita kena letak macam kalau kau letak ayam ke daging ke susah lah nak masak. That's why letak seafood. Oh, Macam dia dah seafood cepat masak. udang, scallops apa semua tu dia cepat masak. Kau tutup tudung lah nanti. Tak ada ke? Betul lah, cover lah. Kalau kata nak cepat kau tutup dengan foil, aluminium foil kan. Tapi yang kita orang masak tu tak tutup pun. Memang just open macam tu je. So tu satu meal sebesar tu tadi jangka masa siap untuk makan berapa lama? Okey, kalau paella cepat. Berapa cepat? Pakcik, 1 jam. Paella. So, sejam. Paella 1 jam. Tak sampai. You, tengok macam renyah. Setengah jam. Setengah jam Okay. kurang lah aku rasa. Macam masak nasi ya sebenarnya. Tu nasi goreng USA. Hafiz Juniza cakap. Tapi yang stew lama. Stew lama. Sebab stew plus tadi stew kalau korang perasan aku pakai Dutch oven. So nak bagi macam pressure sikit. Yalah. Okey, kejap. Aku dah cerita, dah halang-halang ni. Aku nak bagi iklan sikit lah. Ini tak ada dalam skripnya. Teringat tak yang kita pernah pergi trip Bagan Dalang yang kanopi kita terbang. Oh, tak ingat. Aku tak ada. So trip tu Ama ada shepherd. Aku pun tak ada. Shepherd ni dah banyak sponsor kita orang kambing tau. And it just happen masa tu dia ada bagi kita orang try kambing kari kambing. Kuzi ke kari? Uzi tapi yang kita buat hari tu kari. Ya betul. Kari. Kita buat kari. Serius lah. Tapi Ya, memang ni dia punya portion tu cantik je dengan satu yang pot tu. Memang ngam-ngam. Telur tu. Kita orang pakai Bro, pot aku je itu. This pot. Aku sembang aku berteliur. Aku teringat bila kau cakap Ama Shepherd tu kan. Ada satu malam tu dekat Tok Alang. Aku dengan Zuan bedal 2 orang je. Gearbox. Oh, yang Gila dia kau. buat. Gearbox tu 2 kau tu. Dia pergi masak 2-2. Aku makan satu. Aku ingat dia nak makan kau tu. Macam kita makan. Dia masak Aku je. makan lah. Dia masak. Kalau tinggal sekejap lagi Dia kan tak makan naik gearbox minyak tu? semua. Tak, dia tak makan. Dia ambil kuah-kuah yang daging-daging. Oh. Tapi macam mana rasa okey? Sedap tu. Sedap. Setakat ni lah The Shepherd punya produk tak pernah menghampakan aku lah. Okey, sedap. Betul. Terbaik. Tapi Ibu apa yang macam aku nak Even yang bagi macam satu kita dia. okey, apa dia? Semua orang bercakap ni. Bila semua excited tau. Kalau aku nak cerita pasal produk, ramai akan cakap benda yang sama. Tapi aku nak cerita satu benda lah. Ama Shepherd ni, hati dia memang baik. Dia baru kenal kau sekali, 2 kali, satu hari, 2 hari. Dia akan bagi kau, dia akan sedekah. Kalau kau ada event, dia rajin sedekah. Bagus tu dia. Bagus tu. Thank you Macam tu Thank you very much Amar. Dia memang baik hati lah orang dia. Semoga dia murah rezeki dia, sentiasa seperti insyaAllah. tadi dia InsyaAllah. Betul. Teruskan. Tadi sibuk sangat nak cakap. Apa dah tadi kita apa lupa dah aku. Tapi betul tak? Macam aku baru teringat macam yang kita orang test hari tu, kari kambing dia tu, dia macam makan macam dekat kenduri kot. Macam masak kenduri je rasa dia. Gila kau. Tengok ni, dia cakap selain Rugi lebih suka bawa pasta segera jenama No. Pun sedap. Ada 3 perasa tak silap. Pasta. Ni dah campur. Try. Dah campur lah, dah siap kot. So
So Well, just panaskan kot. speaking of pasta, menu spaghetti bolognese, spaghetti carbonara ke tu pun menu camping simple tau, sebab dia you just buy the Yes. tin or the jar kan. Bawa tin lah, selamat yang jar tu pecah. Macam kita orang suka beli yang cheese. Ya betul, the cheese. Yes. So kita buat macaroni and cheese letak settle. Betul. Okay, aku ada soalan Oh, Cipu Mas. Just Okay. soalan, Soalan aku apa tak tu? nak komen panjang. Just soalan Cipu Mas. Siapa yang pernah camping tapi tak bawa food? Dia cari makan kat dalam hutan. Foraging. You want to go foraging? Tak pernah. Apa tu? Ada ke? Kau salah. Siapa yang Kau salah rumah aku ni. Kalau You ada ni siapa makan yang di camping pernah ke maybe boleh survival komen. bushcraft ni? Aku kalau tambah-tambah dalam menu yang sedia ada, pernah lah. Ya, kalau fully on that maybe taklah. Tak kisahlah. Sebab Macam It could be anything. macam mancing dapat ikan. Pernah lah. Lepas tu petik apa nama binatang petik tu, paku buah-buah. ke macam dulu tak pucuk paku. pucuk paku. Ya. Kita goreng kat situ kan. And then masa Itu dekat pernah badan lah. malam hari tu kita orang tangkap ketam, lepas tu masak dekat dulu ketam. seafood. Yes. Yelah, And saya then Tapi kat pantai Morin kita orang tangkap papahat, kita orang masak terus. Siap papahat tu terlalu banyak, kita orang terpaksa Tangkap buat kancil, 3 minggu. tangkap kancil. Tangkap apa? Kancil belang-belang. Sekejap. Tangkap kancil? Serius. Dia hang lah. Anak babi ke kancil. Okay lah Imran, tak apalah, bye. Bye. Aku Bye, nak jauh Imran. dia. Kalau tak aku tak lupa, rasa macam kalau seingat aku kita ada interview kids kan untuk episod minggu ni. Ya. Boleh kita play Okay, boleh je. Kids point of view. daripada Imran melalui kan. Kita bagi When budak-budak pula. and where was the last time you camped? Hi, I'm Nizan. I'm 8 years old. I have some questions to ask. There are 5 questions in total, okay? And you have to answer it from your heart. Right, you ready? Okay. When and where was the last time you camped? Kak Lisa bulan puasa. What's your favorite camping food? Straight to the point. Marshmallow. Why? Because I like to burn stuff. Who cooked? Marshmallow. I like to burn stuff. Ambil kau. Apa nama tu panggil yang suka bakar-bakar ni apa? Arsenis. S'mores. Bukan. Apa Arsenis. dia? Marshmallow lah. Bukan benda yang dibakar. Perangai yang suka membakar ni. Arsenis kan? Arsenis. Okay, yang tu that's a Aku new tak tahu. Who cooks Kaki that? bakar. Tak apa, Tukang terus, bakar. terus. Camping. Okay, Mom terus. Or daddy? Daddy lah next. Daddy. Yep, Daddy's the next one. Who's the first one? Mommy. Mommy. Sebenarnya cakap mami. Dia lah. Yep. Bijak, Ini bijak. cover line. Mami kat depan. Talking. You help your parents. Dia cover line tu. Yeah. What do you usually do? Baking eggs. Kopek bawang putih, kopek bawang merah. Mana ada kita kopi bawang putih, bawang merah while camping? Sorry. Itu awet. Anything you remember? Masa camping kita buat apa? Nida buat apa? Tolong mami daddy masak. Jagger and dry. I'm already start jaggering my baby, my Jagger. sister. Jagaring, taking care. I am start getting more better at taking care of my sister. Oh, okay. What do you want to eat or cook as soon as we can go camping later? If at the morning I'll eat some noodles. Okay. Noodles At and lunch? lunch. While we're going, we always just stop at the left, at the right road, the highway yang tempat yang ada kedai tu, right? So we stop there and then we eat there. For the Kalau lunch. dinner masa camping makan apa? Ayam, daging, ikan. Masak apa? Kancil tak ada? Buat, tapi adalah food yang masa kat rumah tu readykan untuk dinner dengan lunch. Aha, kita just masak food tu kan? Ya, kita readykan. Tapi Boleh. apa yang Nida nak
That one mami ready kan, yang Hidal nak makan special untuk camping nanti. Dah lama tak camping ni. So nak makan apa? Burger. Okay, so kita buat burger. Banyak orang suka burger Alright. Kan? I pun suka burger. Last night. Senang. Nah, ni tak camping. Kan? Masak senang, nak prepare pun senang. Hidal. You're welcome. Bye bye. Thank you Nidal. Okay, thank you Nida. Thank you Nidal. At home Okay, talk about camping food ni kan, aku teringat tau, ada orang pernah tanya tau, kenapa kalau chicken salah Apa? Apa? meaning ayam, Ayam. Okey. kalau kata korang salah prepare lah, contoh terlalu marinate terlalu lama apa semua, nanti dia cepat, it will tend to spoil faster than red meat. Dan kalau korang perasan, lebih banyak orang prefer red meat tau, macam beef, and paling common sekali lamb lah. Satu Lamb sebab lah. dia susah nak basi dan susah nak spoil. Another reason lah. Kalau aku, contoh kalau kata aku plan 3 hari 2 malam and chicken is included in the menu, aku akan try to finish chicken tu awal lah. Contoh aku prepare, let's say kita nak buat barbecue chicken wing. Dah pre-marinate apa semua, frozen kan apa semua, then aku akan habiskan ayam dulu. Lepas tu baru aku akan pergi yang macam daging apa semua. Sebab daging tu lagi tahan lama ke macam mana? Memang dia dah memang macam tu tau. Macam daging ayam ni, ayam especially, korang perasan contoh paling mudah dekat kenduri kahwin. Okay. Kalau korang perasan, ada a few people yang avoid makan ayam masak merah atau ayam ayam goreng berempah ni tau. Sebab dia selalu kadang-kadang dia orang dapat ayam, dia orang cuci ataupun dia orang lambat cuci, ayam tu spoil. Bila ayam dah spoil, dia orang tahu cuba nak cover lah konon, then masak, then semua kena food poisoning. Sebab So meaning kalau ayam has higher tendency untuk spoil faster lah. Yes, that is what I'm saying. Ayam tu cepat spoil kalau kata korang, yelah kita nak, katalah senario ayam tu nak defrost dulu, biar terdedah dulu, nak defrost. Then in between nak terdedah nak prepping apa semua, dah ambil masa kadang-kadang terlupa pergi mandi sungai lah, tahap benda-benda, then benda tu cepat spoil. So I would suggest settle ayam dulu, then baru pergi ke macam daging lamb ke apa benda. Korang boleh rancang lah. Ni since dia ni lambat sikit nak spoil, dia kemudian pun boleh. So that is one of the suggestion lah. Alright, so aku tengok ada komen bawah tu, mana paling best masak pakai cakul atau dapur? So aku just cerita aku punya pengalaman waktu aku camping dekat H&N. Okay, time tu aku masak Maggi pakai Mestin atas kayu api. Serius rasa dia lain bro. Memang kalau atas dapur stove macam stove yang ni kan, dengan atas kayu api ni dia ada bau asap kayu tu tau. Memang smoky flavor tu. Even Maggi tau. Bukanlah selalu kalau kita orang cakap kalau kau bakar steak ke, bakar ayam ke, daging ke, lamb ke kan, dia ada smoky tu kan. Ini masak Maggi kot. Memang teringat aku. Tapi betul lah, macam kalau kata nak relate, zaman sekolah kita selalu makan kuih Cina. Zaman jahiliah kan, kuih Cina pun tiba. Sebab dekat Taiping dulu kita orang memang Cina dengan Melayu, India semua kita orang close tau. Even me myself masa aku sekolah menengah, aku ada Chinese girlfriend. Tak ada hal. So tak ada benda-benda, aku cakap lagi buat aku dengar. So ayah angkat perempuan. Tak So kita pasal. selalu makan kuih tiaw kangkang tau. Kuih tiaw kangkang ni kuih tiaw Cina lah. Dia masak dengan cakul tau. Sama macam kuih tiaw doli apa semua. Bila dia masak dengan cakul, dengan dia ada fan, turbo fan tu nak kan dia kena high heat kan. Memang dia punya rasa tu lain tau. Comparing tu masak pakai yang biasa punya, kau pakai apa yang high heat punya yang biasa pun tak boleh lawan dengan cakul punya ni. Sebab dia punya smoky flavor dia pun semua tu memang lain lah experience dia. So itu memang apa yang pernah aku test lah, memang proven lah benda tu. Dan apa yang Imran cakap tadi,
cakap tadi. Sebab dia mirror kan. So betul lah, aku sokong, aku setuju. Ni soalan, ayam, ikan atau daging salai memang boleh tahan tanpa ais ke? Orang zaman-zaman dulu mana ada peti ais. So diorang salai untuk melamakan preserve, melamakan lagi ketahanan protein-protein tu. So macam ni dia cakap salai dulu ayam tu, tak pun rebus ayam tu separuh masak untuk jangka lama dari biasa. Betul. Dan lagi ni Nurul Izzah, topik dalam salai ayam ni, masak atas kayu api food tu lebih tahan lama, 2 hari pun still okay. Wow. Itu tak tahu pula. Okay lah, good comment lah. Thank you. Alright. Menarik. Aku tak tahu pun. So yes, salai ni memang zaman dulu dah lama dah pakai untuk tahan lama kan. Sebab selalu kalau camping, masak tak sempat tahan lama pun habis. Okay, kita berhenti seketika ya untuk pergi ke toilet Take ke, 5. nak minum ke, nak makan Take ke. Take 5, alright? Bye. Take 5, yes. About me and you, and I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Wonderful. Okay. Lagu dia. Wonderful. Okay, kita continue lagi. Okay, tadi kita dah ni kan, sembang pasal ni dah semua. So kita nak tahu lah, macam kalau Taufik solo, masak apa Taufik? Aku Ada yang boleh share? Aku kalau solo bujang tu, aku bawa makanan betul lah. Kau tengok lah kalau macam tak parking jauh, kena hiking. Aku tak berapa nak hiking sangat. Macam hiking sikit lah. Aku pack benda macam pasta. Lepas tu sikit daging dengan mushroom soup. So aku bakar daging. Ya bakar Apa daging. Ya bakar daging lepas tu. Bakar daging, rebus pasta, dah masuk dalam mushroom soup. So dah cukup lah. Itu aku lah. Kan? Nak order Grab So pun macam tak? tu kau bawa yang can ke kau bawa yang packet ni kan? Sebab tengok ni, dia dah cakap jangan Jangan ada yang order Grab food dah lah. But why Okay. not? Right? Ada Cerita je. cerita pasal Grab food kan. Ha. Aku pernah sekali ke tu. Aku pergi camping kat Tok Alang. Time tu aku tunggu Zuan dengan Nurul lah. Aku dah sampai dulu. Dalam app tu, jalan nak pergi Tok Alang tu tak ada jalan kau tu. Tapi campsite sebelum Tok Alang tu ada jalan. Dia boleh hantar ke campsite sebelum tu. Campsite Tok Alang tu tak boleh nak hantar. Nak tak nak aku kena keluar. Sebab aku sampai awal. Masa tu dia sampai awal. So aku tak tahu kat mana Zuan nak pacak. So aku takkan aku nak selongkar kuih dapur semua apa kan. Nak pacak dulu. So aku tak masak Tunggu lama. Aku dah lama sampai dia baru nak keluar rumah kan.
Terpaksa keluar beli makanan. Order KFC kan masa tu. Order KFC. Sampai dekat KFC tu, beratur pula Foodpanda tu. Ambil angin dia. Sampai ke tempat campsite tu. Dekat. Less than tak sampai 5 kilometer. Tapi tak boleh order. Dia masalah Tok Alang tu tak ada jalan dalam map. Okay. So bila aku try to lock location, dia cakap tak boleh detect. Itulah pasal. Unless kalau you camping dekat nearer to the city center lah, macam Betul. Rebel ke. Pernah camping I pernah camping dekat resort kan. Kalau resort confirm lah memang ada orang kata apa? Common punya places kan, memang tempat orang ada. So kat situ ada campsite yang orang memang orang order Grab, orang order Foodpanda apa semua. Memang sampai lah. Yelah, tak pelik sebab benda tu Ada je orang tak bawa food, orang hantar. Betul. Tak bawa food, orang hantar. Ada je. So benda tu Tak kisah. Okay Plus lah. kalau kata orang keliling yang bawa bagi makanan apa semua kan, food sharing apa. Yelah, dia macam benda ni kalau kata korang suka benda yang simple pun boleh. Suka cara yang complicated pun boleh. There is no right and wrong. So everybody is entitled for their own opinion. So kita nak tengok lah. Aku rasa aku nak tengok lah Taufik ni. Aku rasa dia ada prepare Simple simple dan interesting lah. Dia cerita tadi macam simple kan. Aku tengok. Jap. I salah drag video. Sorry. It's okay, no problem. Kita tengok sikit topik punya dia masak macam mana. Sebab tadi memang simple dengar dia. Tengok dia bakar-bakar. Ini baru buat petang tadi ke video ni? Petang semalam. Petang tadi kita orang buat sata. Cara lipat tu. Sedih tu. Konflik dia tu. Terbaik lah. Aku Ha. ada satu tips nak share. Okay. Nurul kalau boleh besarkan skrin saya. Besarkan balik. Besarkan si Taufik balik. Kenapa? View. Drag me to the Okay. Alright. Kalau siapa yang nak masak steak guna api guna charcoal kita letak tapak tangan dekat api. Ini chef yang cakap dengan saya tau. Letak atas bara tu tangan. Jangan kenalah, letak je atas tu kan. Kalau tangan kita tak boleh tahan api tu selama 3 saat, that is the perfect heat. Okay. Sebab itu tadi dalam video tu aku ada letak tapak tangan. Sebab aku nak rasa api tu cukup panas ke tidak. Dan satu lagi tips ialah kita ambil jari kita, ibu jari dan telunjuk pegang palm ball ni. Ini adalah rare. Dia punya doneness. Okay. Kalau jari tengah ke ibu jari, ini adalah medium rare. Dan ini adalah medium well, dan ini adalah well done. Kekerasan pada daging palm tu. ball. Ball ni. Lah. So itulah tips dia. Okay. Ada pembezaan lah. Yes. Aku tak pernah tahu pun. Hari ni belajar benda baru. Thank you. Kan? Selain makanan, apa lagi yang penting time camping? Kopi. Kopi. Kan? Kenapa kita tak mention kopi? Kopi ke teh? Mana yang paling? Tadi Ashley ada mention tadi. Dua-dua. Awal. Dua-dua. Bila pagi, bila petang, bila malam? Okay. Kalau myself, pagi kopi, tea, malam. Banyak songai patut makcik kantin tu komplain. Order makan macam-macam.
one of the thing is because kalau kata aku minum kopi petang ke malam, memang aku tak boleh tidur. Even though dalam tea sebenarnya pun ada caffeine, tapi dia punya level dia tak sekuat kopi lah. Tapi kalau kata camping dengan member-member, petang ke malam ke sampai 48 jam tak tidur dengan F, itu memang kopi lah. Hari tu kita minum kopi ada. Ada. Itu 48 jam tak tidur. Kita tak pernah, korang lah bukan I korang tak pernah tak minum kopi. Kan? Tengok orang pula kopi. Kalau kita buat poll ni, kopi. Kopi songkok, kopi biskut, Hapsing, biskut Hapsing. Oh, memang kopi lah. Tengok ni I suka ni. I suka menu ni. Kopi plus bikut Huatai. Hapsing Huatai. Hapsing. I suka teh lah. Teh dengan biskut Hapsing. Biskut Hapsing tu benda confirm memang wajib bawa kita orang. Ya, sebab tapi dia ada yang nak tengok korang makan. Tipu lah. Korang bawa je tapi tak tengok korang makan. Tiba-tiba kat rumah ala rindu camping. Dia orang makan dalam tent tu tak nak kongsi. Aduh. Benda sedap. Benda sedap tak nak share amboi. Okay. Aku ada surprise sikit lah. Surprise yang aku rasa siapa pun tak tahu. Aku ada talk dengan Olay. So aku ada nak buat giveaway tau. Giveaway bukan untuk maksud aku macam ni tau. Aku open untuk semua including ni. Tiga-tiga kecuali aku lah. Aku nak buat apa. So aku ada nak buat giveaway dekat aku punya YouTube channel. So nanti aku akan put one posting, then korang boleh komen dekat situ. Aku akan pick up from that comment, then aku akan suruh anak aku select. So siapa yang pandai copy dengan anak aku, korang dapat lah. And aku cadang nak bagi satu flashlight camo. Tu ke? Yang kau up tadi. Ujilah siapa yang tengok kita malam ni. So you guys ingat malam ni ke live free? Bila so, nak komen ni? Dia macam ni tau. Benda ni sebab dia baru mention malam ni. Sebab benda ni surprise tau. Memang kita malas nak ni. So aku lah. Siapa yang dekat malam ni, dan nanti aku akan put one posting dekat aku punya YouTube channel, dan nanti aku akan bagi tahu instruction lah how to untuk korang boleh masuk lah. Participate. Macam participate untuk giveaway tu lah. Sebab giveaway tu akan anak aku ambil random. Nanti aku akan buat cara manual lah. Dia akan ambil, orang tu akan dapat. So surprise tu next week kita tahu siapa yang akan dapat. Anybody can read except for aku lah. Aku tak payah teka kacang ni tak payah teka. Siapa yang live minggu ni dan pergi ke aku punya YouTube channel, orang layak nak ni. And adalah nanti aku akan beritahu lagi apa syarat dia. Benda simple je. Nak join. Aku nak take note siap. Jap, join. Jap, kena remind Adina, I pernah plan your birthday party dekat Sungai Congkak. Adina, akan Imran ni Adina. So nanti kita akan ni lah. Korang semua sebut Adina. Padahal lagi dua Anas Amar tu tak nak sebut. Sebab I tahu Adina je yang akan participate tolong bapak dia. Jadi kita tengoklah siapa yang akan jamu nanti. Tengok. Anas kira report. So itu next week lah. Dan aku try to get, aku akan buat few giveaway jugalah yang aku randomly akan buat. Aku tak akan buat macam setiap episod ada giveaway. Ini betul-betul surprise untuk semua orang, termasuk kita sekali buat surprise je. Sebab selalu orang akan cakap, okay, kenapa giveaway ni asyik? Nanti kan yelah tak nak nanti orang cakap macam contoh lah, macam dekat FCM ni nanti admin tak dapat. So admin tak layak. So sekarang ni tak ada. Sebab benda tu aku yang nak buat giveaway. Aku punya suka lah aku nak buat macam mana. So semua orang boleh masuk, provided korang kena follow dia punya instruction lah. Dan tak nak siapa yang nak menidakkan kemenangan korang tu. Anak aku yang menidakkan kemenangan kita orang. Terima Memang kasih. giveaway yang short sendiri lah. And surprisingly,
surprisingly dalam program yang Syok sendiri ni pun ada banyak yang nak jadi kita punya sponsor tau. Tu alhamdulillah lah, tu kita tengok lah. Tu yang macam aku macam quite surprise lah, macam dengan feedback yang aku terima lah, sebab ramai cakap macam apa yang korang buat ni, this is a team effort tau, bukan aku buat seorang. Gila kau, tak boleh buat benda ni. Benda ni kalau tak ada kata Taufik, tak ada kata Imran, tak ada kata Liza, tak ada kata Zuan, tak ada kata Nurul, tak jadi. So this is a team punya effort. Kita sama-sama buat. Benda ni nampak simple tapi penat nak kena plan lah. So kita ada matikan kita Imran yang macam pengetua tau. Dia akan check orang punya schedule. Ini kita kena bentang ni, dia dah buat dia punya report tu, post show report, apa pre-show report ni tak lagi habis ni, kita tak habis lagi. Kalau kata kita mana Imran kaki gelak ya. Mana nampak dia macam tu, dia serius tau orang tua ni. Gila, di sebalik tabir tukang bebel tu, dia jadi apa kau tu? CEO. Dia gagal nak bagus. Dia tak bagi kita orang merapu. Kita bercakap sekarang ni, lepas ni tak cakap macam tu lah dengan Imran. Tak boleh cakap lah. Kita okey. So jadi macam ni lah. Masa live session ni tak stres untuk post apa? Nanti post mortem stres tu. Lagi dia tanya, kau FF, kenapa kau tak tengok kamera? Lagi, kau Nurul lambat bikin konten. So tapi in a good way lah. I have to upgrade my internet sebab internet tau tak? Dia yang hang. So bukan aku nak brag, bukan aku nak lari daripada tajuk Kamu Benda. Ni aku nak bagi tahu benda ni berterima kasih kepada semua, and it is a team effort untuk menjayakan benda ni. Sebab tak mudah nak buat this live show apa semua. And thank you juga kepada korang-korang yang thank you to the team, and thank you kepada yang every week yang participate apa semua ni dan bercakap dan give feedback. Itu memang bila ada orang ambil nota tau. Guys, tengok Hafiz Juniza, dia letak nota untuk orang-orang yang baru masuk. Nombor 1 yang kita dah bincangkan daripada awal tadi. Thank you. Aku suka. Okay, seriously aku rasa macam terharu sangat sebab effort kita yang kita buat ni apa semua ni, at least macam ada viewers, ada commentators dan ada orang yang macam ni, Hafiz Juniza ni macam serius lah, memang betul-betul tengok. Terbaik bro. Dia macam ni tau. Thank you. Dia benda ni, dia live show ni, dia macam bercinta tau. Dia kalau bercinta bertepuk sebelah tangan tak best. Dia kena bercinta tepuk amai-amai. Sama-sama bertepuk lah, baru kenapa give and take, ada gaduh, lagi ada balik, lagi ada ni biasalah. Baru kita minum kopi dulu lah. Jom kita minum kopi dulu lah. Okay lah, jom kita jalan footage kopi. Kasih aku ada footage kopi dulu. Kita minum kopi dulu. Muda nampak bang. Gila ni. Lama ke video ni? Video macam tengok macam muda. Ni Congkak kan? Congkak. Ini first time kita orang pakai ni. Apa nama? Kemah ni. Nature Hike. Cloud. Keping 2 orang je tentu. Pernah masak tak dalam kemah tu? Masak? Oh, tak pernah. No. Korang ada tak yang masak dalam kemah? Ada. Yes or no, masak dalam kemah?
Pernah. Serius? Masa tu Apenas 4, kan Apenas 4 depan tu ada macam kosong tau, macam ada area. Hujan lebat. Ya. Macam aku tak suka cover everything dekat depan tu. Memang aku plainly biar kosong. So masa tu hujan lebat memang semua. Lapar nak makan Maggi. Yelah hujan lagi lah lapar. Masak air bagilah ada pengudaan sikit, bagi dah angin dia lalu. Tapi tak advisable, jangan buat begitu, bahaya. Sebab tu pentingnya prepare something yang boleh munch, macam protein bar ke, nuts ke, benda-benda yang fit food yang bagi penuh kan. Berbalik macam serunding tu kan. So prepare benda yang senang nak makan, easy to grab. Yang Roti gardenia korang lupa. Yes. Roti gardenia yang ada kids kan, penting benda tu. Kan. Betul. Benda-benda yang boleh munch, benda yang dalam paket ke apa ke yang senang kita just buka makan ke apa kan. Especially time hujan lah. Kalau time hujan. Kuaci ke kan. Betul. Pernah sekali Junk food korang bawa for kids. Tapi Imran tak ada kids pun dia bagi bawa. I rasa dia paling bawa banyak junk food dalam team kita. Dia punya junk food mahal kot. Junk food kayangan weh. Yang ingat yang kita pergi Yang Mexican keropok tu lah. Yang nachos dengan salsa lah, apalah macam-macam. Time camping lah. Thank you lah Sweetie share. Tapi kan makan ramai-ramai. Yes. Aku perasan bila camping dengan diorang ni, diorang perasan tak? Diorang punya beras nasi dia sedap. Kalau korang perasan, I tak pernah lagi pau beras dia sebab I selalu buat nasi juga. sebab dia orang pakai Kashmir Basmati. Sampai aku pun dah macam, kau punya beras ni apa hal? Aku masak nasi, kau masak nasi tapi beras dia cantik, panjang-panjang. Cantik. Wah. Memang beras tu sedap. Klan dia kan panjang. Panjang. Sampai aku tak puas hati, aku tanya makcik kantin tu, kau pakai beras apa? Aku cakap dengan aku, dia kata orang tua tu memang fasih kita. Tak boleh tu, tak boleh ni. So dia makan beras ni. Dan kita orang try beli. Memang sedap lah beras tu. Beras tu berhantu tu. Makan nasi tambah. Masalah betul. Tapi tak gemuk. Tapi dia tak Sebab gemuk. beras tu kurang kanji. Yes, beras kurang kanji. Ada kurang kanji. Betul. Betul. So aku terpaksa Awet muda kan nak menjaga. Macam kita orang dah habis dah. Aku cakap dengan orang aku, kita tak boleh pakai beras ni. Bahaya. Nanti aku makan lagi banyak. So kita stick tu. Macam kita selalu masak untuk kita je, family kita je kan. Do you guys like kalau tak camping dengan kita orang, do you guys cook extra untuk bagi kat jiran ke? Yes. Jiran camping ke? Macam How do you budget that? That is the normal practice lah. Macam kita tahu kita punya family punya ration. Dan kita put extra sikit lah. Macam contoh paling mudah ayam. Alang-alang ayam seekor je lah. Contoh kalau kata kita buat kari ayam. Kau udah buat. Then korang boleh plan tau. Katalah korang ni betul-betul detail lah. Macam ambil half a chicken buat kari ayam. Betul half tu korang nak buat barbecue, kau nak buat ni. Boleh juga macam tu. 1 ekor tu buat. Then mungkin boleh exchange food dengan camper lain, tak rugi pun. Okay. Orang berbudi kita berbahasa lah. Orang bagi kita berbahasa lah. Kadang-kadang sebab macam kita orang kan, kita orang selalu bawa food ngam-ngam tau. Kita orang bawa food ngam-ngam, jadi kadang-kadang bila orang bagi food, alamak nak bagi apa Yes. Segan tau. Sebab tu macam kita pernah juga jadi macam tu. Sebab tu kita dah practice, pernah jadi macam in a awkward situation lah. Yelah orang bagi ni, alamak aku nak balas apa? Kita punya ration dah ngam-ngam. Macam tak apa, eventually kita learn. So kita dah ada extra contoh yang memang kita boleh share. So macam senang lah sikit nanti orang gitu. Next topic maybe kita boleh specific on adjusting ration. So what do you guys think? Ada topik yang korang boleh suggest, untuk kita discuss lagi in the future. Next week. Apa lagi? Drop dekat komen, okay? Apa lagi topik yang korang nak kita cover?
how much korang spend for food? Okay. Mana? Weh, Benda ni tak payah jawab weh. Aduh pula. kenapa Ini pula? Tak payah jawab. Ini bini aku. pula dia. Kau cakap tahu. berapa banyak pun duit aku je keluar. Kita orang tak tahu. Seriously, Najiha, I pun tak tahu how much we spend sebab husband I yang spend. I just tulis menu. Okay, day 1 masak kari ayam. Pagi breakfast nasi lemak. Ni. Petang masak keropok leko. Okay, this one I bagi kat dia. Okay, dia yang settlekan the groceries. So dia yang adjust the budget tu. So I tak tahu nak cakap. So I kena invite dia for next time lah, kita discuss on masak kenduri ke or masak biasa-biasa. Itu Imran. Apa Imran? Okay, kalau macam kita orang lah, aku myself bab makan adalah bab yang paling dalam hidup aku, dalam rumah aku ni ataupun camping ke apa ke, bab makan adalah benda yang aku paling tak berkira lah. Senang cakap, kalau kata benda nak makan, benda yang berkhasiat, benda yang cantik, kalau mahal pun aku don't mind. Tak adalah nak cakap kata nak kena high end barang mahal ke apa ke, tak. Tapi benda makan kan, kita masuk dalam badan kita kan. So aku tak pernah kira lah sebenarnya. Betul. Dan Tapi aku bagi menjawab soalan tu kan. Sebab dia tanya kan. Sebab dia tanya aku yang bayar sama ni. So aku 3 beranak. Macam menu yang dalam gambar dalam video tadi, aku buat steak dengan apa nama benda tu brisket strips. Wrap tadi. Melted cheese wrap. Itu antara 150 ke 200. Itu belanja aku. Siap air semua apa bagai lah. Tapi yalah macam Imran cakap, benda makan kan kalau tak habis, sama ada kita bagi orang ataupun kita bawa balik pun kita boleh makan lagi kan. So itulah. Even this one lah, dia suggest kan, should always bring extra just in case when you get emergency you still have some food, or kalau you nak extend. Selalunya kalau kita ada banyak food, kita orang akan extend our days or night. Lagi satu macam-macam yang case Taufik dekat apa Pertak tadi lah. Bukan. Sungai Sendat. Sungai Sendat. Macam Sungai Sendat. dia tak perlu nak keluar tu. Dah jadi macam kalau kata ada acceleration memang membantulah. Dan satu lagi macam tiba-tiba kita rasa macam nak extend. Instead of orang nak keluar, dah jadi satu masalah. Tapi aku ada satu tip yang memang camper pemalas ni boleh buat macam aku. Apa korang boleh buat? Pergi kat restoran Siam, korang beli tom yum kan. Ambil tom yum yang 2 ratio punya tu, masuk fridge. Then korang boleh perangat. Senang hidup, memang rasa sedap. Dah tengah-tengah lah. Orang Siam memang masak. Kan, memang padu lah. Ataupun kari mamak kan, sup mamak ke benda. Dah malas betul lah kan. Ditapau je. Tengok. Okay, let's see. Suggestion untuk next topic. Next topic. Garbage management. I like garbage management. Responsible campers. Macam hari ni ada posting dalam FB pasal pokok rosak. Yang dekat Sungai Pauh tu ya, pokok eucalyptus tu. Kan. Boleh topik. Alright, any other suggestion plus semua, make sure korang yalah apa nama, macam bagi feedback kat kita orang benda yang kita orang buat ni, and then bubuk je, just bubuk suggestion topik apa yang korang nak kita orang bahaskan, bincangkan, bahankan apa semua kan. Untuk disclaimer kita bukan professional. Kita bercakap based on experience sendiri dan experience 3 panel yang lain. Kita tak pandai kan. Dalam masa yang sama, komen-komen yang ada ni semua kita sendiri belajar. Kita belajar benda baru, kita bincangkan sama-sama. So jangan apa yang kita cakap, janganlah fikir kita ni pandai sangat. Tak, saya tak pandai. Saya cuma share saja. Lepas tu kalau benda sebarang tips, sebarang sharing yang kita dah bagi, kena ingat sentiasa praktikalkan benda tu. Benda tu mungkin
berjaya dan berguna pada saya tapi tidak pada orang lain. So dah dapat ilmu tu, cubalah. Kalau berguna, teruskan. Untuk apa yang aku sharekan dalam malam ni ke ataupun minggu-minggu yang sebelum ni ke ataupun minggu-minggu mendatang ke apa kan, kalau tak betul, kalau salah fakta ke apa ke, korang komen je, betulkan aku. Tak ada masalah. Aku lebih suka macam tu. Orang betul. apa nama, betulkan aku kalau salah kan. Dah berulang cakap dah ni. Macam tu lah. Tengok ni, menu dah sedap, perut dah kenyang. Jangan lupa kebersihan perlu dijaga dan elakkan pembaziran. I suka ada tu, elakkan pembaziran. Especially macam plastic wrap apa semua tu macam benda-benda kadang-kadang benda-benda kecil-kecil tu yang bila nak sebelum balik make sure aku kalau kata sebelum aku balik kan, bila dah pack barang, aku akan zigzag dekat kawasan tu. Zigzag tengok, satu kita nak tengok takut ada barang kita yang tertinggal kan. Dua, ambil sekali lah kalau ada sampah kita sendiri ke ataupun sampah orang lain ke, kita nak benda ni tahan lama kan. Nature is macam kan. Okay, pasal It's not about your sampah, it's not about our sampah. Betul, it's sampah. Take care of the place. Bukan pasal sampah, you want to take care of the place. Betul. Okay, pasal aku nak ada melencong sikit tapi masih within the topic. Pasal makan ni, orang setuju tak yang orang suka makan dalam sungai ni? Sebab ada several tempat yang memang dia buat servis makan dalam sungai. Aku personally, aku tak setujulah. Sebab apa? Contoh kau dah makan, then lepas tu dah makan, basuh tangan. Pada aku macam tak, it is not a healthy punya practice lah. Macam lagi satu, dia mengundang leptospirosis ni. Nanti kita tak tahu, kita just main buang. Kadang-kadang makanan tu ada sisa ke apa benda yang masih ada. Contoh makan ayam masih ada isi ke apa benda, kau buang, betul benda tu tersangkut dekat mana-mana celah akar pokok ke tepi ke apa, then tikus datang dan mungkin mengundang kecing tikus. So aku tak berapa setujulah. So korang rasa macam mana? Korang bersetuju dengan aku ataupun against dengan aku? Topik. Dia diam tadi. Setuju. Aku sebagai tak setuju. I pun tak Aku tak setuju. Sebab sisa, even kita cuci pinggan pun, bekas sisa-sisa makan tu sebaiknya janganlah dibuang macam tu. Buang tu sampah, buang plastik sampah dulu. Kan? Yalah macam Effie cakap, takut benda tu tersangkut. Kalau terus hanyut tak apa, tapi kalau tersangkut dekat tepi sungai, bila tersangkut tepi sungai, mulalah mengundang benda-benda binatang. Bila dah ada penyakit, rugi pada siapa? Pada kita juga. Binatang tu elok je dia hidup kat situ. Kan? Dan secara tak boleh, janganlah makan dekat sungai tu. Kan. Tak setuju. Ekosistem lah itu kan. Betul. Okay, Maybe this lah. one memang topik yang boleh dibincangkan lagi next tau. Yes. Tengok pasal tadi dah keluar pasal shampoo dalam sungai pun tak setuju. It can be not pada secretary. Itu macam Tengok cadangan lagi. Ada lagi cadangan ni. Cadangan activity weekends masa campaign. Itu kita boleh. This is my strength. Cadangan activity weekends is my strength. Boleh? Kalau kata ingat kita ada pernah buat kids activity masa kita pergi congkak, dan nanti kita boleh featurekan video tu nanti. Maybe topik ni kita boleh ketengahkan sebab macam fun lah. And Nurul punya specialty with kids, dia memang terbaik lah. Macam yang atas. Cik Boy dekat atas. So dia tahulah macam mana nak handle kids ni, memang dia punya specialty lah. So nanti kita akan cuba ni lah. So apa lagi tadi? Taufik tak setuju, aku tak setuju, Nurul tak setuju juga kan yang pasal makan dalam sungai. Imran? Okay, aku faham. Kadang-kadang orang bila dia berniaga, dia nak be kreatif. Dia nak kreatif untuk nak jadikan benda tu tarikan orang datang dekat tempat dia apa semua. Tapi the thing is, let's say kalau lah dia sendiri sebagai restaurant operator, dia jaga kebersihan dekat situ apa semua. But problem is,
orang yang datang, sorry to say lah, macam awareness bab kebersihan ni, tak semua orang akan macam makan betul-betul tak jatuh dalam sungai apa semua kan. So plus kids pun ada makan-makan apa semua, makanan still jatuh juga dalam sungai. So try to think of other good ideas. Faham orang menega tapi you have to be more creative. Cari idea lain lah, yang tu macam tak setuju lah, senang cakap. Kan? Sebulat Tak suara lah. setuju. Tengok yang ni Ivan cakap, saya tengok video camper-camper Jepun, diorang jarang, actually tak pun basuh peralatan dalam sungai. Mereka akan lap pakai tisu kering hingga minyak sisa hilang di pinggan. Kemudian bersihkan dengan tisu basah macam Yes. sanitize. Sanitizer. Yes. Okay. Nak komen any further pasal yang isu komen apa yang camper Jepun apa semua. Korang perasan tak? Setengah campsite, yes, dia orang provide sink. Contoh yang aku boleh bagi yang semua orang tahu, Sungai Pauh. Sink ada. Tapi sink tu direct ke sungai. So sama je kau buat macam basuh tepi sungai. It's a paradox. Itu yang macam fail sikit lah. Sepatutnya Tapi sink tu bukan ada tapis ke? Sungai Pauh dia ada tapis tau. Janganlah you buangkan the tapis. memang ada tapis, tapi macam contoh setengah orang yang tak faham, macam contoh dia masak di minyak, dia tuang gitu je. Itu masalah dia. Memang ada minyak. sprayer. Kita akan bincang pasal minyak masak ni dalam topik, ada seorang suggest tadi, pengurusan sisa makanan. Betul. Sebab tu macam benda kita touch sikit lah. Contoh kalau kata sepatutnya dia cuci dekat sink yang memang benda tu akan masuk ke kumbahan. So memang benda tu nanti Indah Water ke apa benda akan cuci and flush out apa semua. All the waste dekat situ akan betul-betul will be managed properly, bukan simply down terus ke sungai. Memang macam kes yang memang ada strainer apa semua, tapi kalau jenis yang buang kari, baik ni buang kari dekat bawah waduk mandi. Tengah mandi apa bau. Baiknya tiba-tiba Serius lah, yang ni memang banyak point, banyak benda yang kita boleh kupaskan, banyak benda yang kita boleh bahankan. Kita boleh for the next topic lah. Kita pun sekarang ni. Thank you. Thank you very much. Thank you very much korang semua support kita orang. Sekarang pun macam biasa, patutnya habis pukul 10, sekarang dah 10.16. So how? Last question. Okay, alang-alang kita bercerita tentang makanan. Nak tanya panelis dan para viewers, apa ubat yang sesuai untuk kita bersedia untuk keracunan makanan? Dan apa perlu kita buat untuk bantu orang yang mengalami keracunan makanan sementara nak tunggu bantuan profesional? Terima kasih. Okay, macam myself, Chicken take kita on. orang kan, macam chicken take on, cakul, itu kalau kata macam untuk food poisoning ke apa kan. First thing first korang punya first aid kit make sure complete. Kan, tak kisahlah any penyakit, siapa ada allergic ke, siapa yang ada flu ke apa ke, ubat mesti ada lah kan. At least sebab kita semua tak professional. Unless kalau kata macam myself, I am planning untuk nak join first aider punya course, so kita boleh belajar. Tapi kita faham ramai orang belum tentu ada, bukan professional lah untuk nak certified. Betul. So yang mana yang kita boleh prepare, yang kalau kita boleh belajar, baguslah, banyak benda. Sebab accidents ke apa ke, keracunan makanan ke apa dekat campsite ni, macam-macam boleh jadi. Kita boleh prepare ubat-ubat yang orang kata apa, common lah, senang cakap. Paling simple, ubat common kena ada. Betul. Ni dia cakap minum air banyak-banyak. Dan try muntahkan. Itu kalau food poisoning lah. Food poisoning actually for me is cakul lah. Yes. Charcoal tablet. Cakul tablet. Ubat sebenarnya tak patut berada dalam first aid kit. Oh, okay. Kenapa? Kenapa? Boleh komen sikit. Kita orang pun belajar agak ni. Ni first time dengar sebab selalu paling senang nak cakap sakit perut, even dekat rumah sendiri pun apa-apa ubat dekat first aid kit. So this is new. Okay.
First aid kit tu mungkin dia lebih banyak macam tool dan merawat macam luka. Ubat ni ialah benda yang kita makan Maybe dalam sebab badan. takut expired kot. So macam takut Dia terlupa ke dapat dia expired. sebaiknya ubat tu diasingkan dan diletak dalam kontainer. Pill dispenser. Okay, macam aku memang aku bubuh dalam first aid kit tu ada ialah dengan bandage lah, dengan minyak angin lah, apa semua ada kan. Tapi macam ubat dia tu aku sambungan bubuh dalam another bag tau. Ubat-ubat semua dalam satu container dalam first aid kit. Tak tahu, tapi itulah aku tunggu juga. Dia sebenarnya Ubat-ubatan macam ni. bagian dari first aid kit dia untuk injury. But Even you know your own kalau body. kita beli first aid kit kan, dia tak ada ubat dalam tu. Dia ada untuk merawat injury. Jadi macam bab ubat ni aku sebenarnya tak nak komen lah. Dia sebab apa? Sebab kita bukan expert. Bila kita cakap, takut orang tu ada alergi pada benda tu. Even aku daripada pengalaman aku, bila aku handle budak-budak sekolah kan, kalau budak tu sakit, kita tak boleh bagi dia makan ubat. Sebab takut allergy reaction. Sebab dia jadi bukan profesional, dia tak kompeten untuk prescribe. Tapi betul. Okay. Even aku Topik, go on. Even aku as a campsite operator, aku akan cakap pada customer aku, sila bawa first aid kit sendiri, sila bawa medication sendiri. Aku tak provide. Sebab apa? Aku tak nak barang aku punca kau sakit. Yes. Aku tak nak. Sebab Aku ada sediakan. Kalau betul-betul kau tak ada, baru aku keluar aku punya. Macam aku kan, okay, based on yang komen tadi tu, macam aku sebenarnya aku bercakap kepada diri aku, persediaan aku lah sebenarnya. Kalau kata untuk orang lain tu memang aku tak berani. Sebab kalau yelah orang kalau patah kaki ke ataupun sakit apa pun, macam kau cakap topik. Ini kita tak semua tahu dia cadangan ada tajuk allergy next apa. time. Ini semua cadangan kita. Persediaan barang untuk kecemasan. Yes, sebab this is a different new topic. Sebab hari ini itu dah topik yang lain. Melantak time camping. Rumusan pada yang bertanya pasal sakit perut, keracunan kan. Sakit perut tadi. Rumusan dia ialah bungkus-bungkus balik pergi klinik je. Kan? Allah, kesian. Kita sebaiknya jangan ambil risiko lah. Ya, betul. Sebab nanti katakanlah 10 orang bagi 10 jenis cadangan dan ubat. Gila kau. Budak tu dah cirit-berit, muntah-muntah pelbagai tak settle lagi. Yang bercakap ni banyak. So senang cerita, dah tahu jadi macam tu, ambil budak tu, ambil ahli keluarga tu, pergi klinik dulu. Itu lagi mudah. Yes. Better safe than sorry. Tak payah nak buat keputusan, tak payah nak buat berboleh lagi. So the best thing is pergi klinik ataupun the nearest hospital. Yes. So aku rasa kita nak end this week punya session lah, dah 10.22. So korang boleh still komen lagi walaupun live will be ended soon. Korang boleh komen lagi apa yang tajuk yang mungkin kita akan cuba ketengahkan nanti. Untuk episod yang akan datang, korang boleh still komen. So nanti, and jangan lupa next week aku akan bagi giveaway. Apa tu? Imran, boleh ni? Sorry. Aku just mencelah sikit lah. Ada cadangan, ini cadangan aku lah. Menarik juga sebab aku sendiri pun nak belajar pasal first aider apa semua. Sorry, aku masuk sikit bab first aider tu lah. Maybe kalau boleh nanti kita jemput siapa-siapa yang profesional yang kita boleh belajar sekali benda ni. Why not? Betul. Kan? Alright. Lagipun benda ni, benda-benda yang serius ni kita better invite orang yang certified lah sebab kita tak qualify nak bercerita pasal tu. So bila ada perlu kita try to invite lah kalau kata dia orang nak join in lah. Kalau kata tak ada orang yang lain mungkin kita akan peram dululah, kita akan hold dulu topik tu, kita akan go with next topic lah yang boleh kita bahas lah. Sebab serius punya content ni tak boleh simply main hentam je. Apa kau? Betul. Alright, cantik. Ini adalah live shot sendiri, jadi kita jangan sembang benda serius sangat. Sebab benda melibatkan nyawa.
Benda melibatkan nyawa ni jangan. Nanti Kang orang cakap, oi abang tu cakap boleh, abang tu cakap makan ni, abang tu cakap sapu tu. Jangan weh. Betul. Betul. Jangan. Bukan saluran dia. This is not Bukan saluran. Yap. bukan saluran Saya dia. minta maaf bagi wakil panel kepada yang bertanya pasal ubat ataupun remedy lah untuk sakit perut, keracunan. Anggap je kita orang tak jawab apa-apa. Sebab ini semua kena belajar sendirilah. Kan ada budak perut dia lain, ada budak perut dia lain. Makan tu elok, makan ni tak elok. So sini bukan platform dia lah. Saya minta maaf. Saya minta maaf bagi pihak panel. Saya minta maaf. Sama juga. Sebab Saya minta maaf juga. macam from the very beginning, tujuan kita buat this weekly live show ni sebab kita nak engage all FCM members yang dah kena kurung, tak boleh nak keluar, kita dalam lockdown mood apa semua. So kita nak try interact with everybody, kita nak ask everybody to come and participate, share dia orang punya experience, and content tu kita akan buat as light as it can be. Benda yang memang semasa korang camping, korang memang buat benda tu. So benda tu consider light content. So semua orang boleh participate, so tak ada right and wrong. So kita relate, exactly. Yes, benda yang korang boleh relate. Malam ni aku pun belajar agak daripada korang punya sharing, daripada orang punya komen pun banyak yang aku belajar aku rasa malam ni. Yes, betul. Betul. Sebab nobody is perfect lah. Contoh, takkan nak cakap okay aku dah tahu semua ni apa semua. No. Then kita selama ni kita fikir kita dah buat betul, rupanya rupanya boleh masak macam tu. Boleh buat macam ni. Dia option MRE, kita tak tahu. Mungkin selama ni duk ingat kita kena masak. Rupanya ada benda yang simple. Macam contoh Amar The Shepherd punya ni, macam Brahim punya food apa semua. Mudah, payah nak pening-pening. So to recap benda ni, this week punya topik, tak ada betul, tak ada salah. Korang nak cara macam mana, tak kisah. Asal korang boleh makan, the whole family boleh makan. Ration korang cukup, jangan korang pergi minta ke orang, sudah tu salah. Kalau kata korang nak grab food ke, apa benda ke, tak ada masalah. Itu korang punya style, aku respect, tak ada masalah. So, until the next session, kita jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum dan terima kasih for participating, and thank you everybody. Nanti kita jumpa lagi. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.